Oke, topik pada hari ini ialah pertukaran gas dalam tumbuhan. Seperti apa yang berlaku di dalam peparu kita yang kita belajar sebelum ni, dalam tumbuhan pun perlu berlaku pertukaran gas. Jadi, macam mana, apa gas yang terlibat? Sama juga dengan kita, yang terlibat ialah gas karbon dioksida dengan oksigen. So, pada waktu siang, tumbuhan akan mengambil karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Itu dalam proses fotosintesis. Tapi pada masa yang sama, tumbuhan juga akan mengambil oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dalam proses respirasi. Maksudnya, dia berlaku secara serentak. Dia ambil karbon dioksida untuk fotosintesis dan dia hasilkan oksigen. Pada masa yang sama, dia juga mengambil oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dalam proses respirasi. Itu berlaku pada waktu siang, masa ada cahaya matahari. So, pada waktu malam yang tiada cahaya matahari, dia akan berlaku pengambilan oksigen sahaja. Dia tidak ambil karbon dioksida, dia akan menyingkirkan karbon dioksida dan dia tidak menghasilkan oksigen pada waktu malam. Dia hanya menghasilkan karbon dioksida. Pengambilan oksigen dan penyingkiran karbon dioksida pada waktu malam berlaku pada bahagian batang dan akar. Okey. So, di sini fotosintesis berlaku di bahagian daun lah. Bahagian sini tidak berlaku fotosintesis ya. Batang dengan akar tiada fotosintesis sebab di sini tiada klorofil. Hanya daun sahaja ada klorofil, jadi hanya daun sahaja menjalankan fotosintesis. Pembeza dia waktu siang, dia ada dua-dua, dia menjalankan fotosintesis dan respirasi. Pada waktu malam dia hanya menjalankan respirasi. Okay. Next, peresapan karbon dioksida. Struktur di dalam daun yang menunjukkan ini abaikan. Peresapan karbon dioksida berlaku melalui stoma mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Seperti yang berlaku antara alveolus dengan kapilari darah kita. Macam mana pertukaran gas boleh berlaku? Dia melalui proses yang dinamakan sebagai peresapan. Peresapan. Okey. So, daun ni, kalau kita potong sini, ambil pisau, potong bahagian sini dan kau tengok daripada tepi. Okey. Daun ni potong, tengok daripada tepi sini, kita akan nampak, letak di bawah mikroskop, kita akan nampak macam ni. Bukan bermaksud hari ni kau pergi ambil pisau, kau potong, kau terus nampak macam ni ya. Kau punya mata bukan Superman punya mata. Okey, tengok di bawah mikroskop, kita akan nampak bahagian paling atas yang biru-biru ni. Kalau tidak nampak dengan jelas, kamu tengok dalam buku teks nanti. Dia ada satu lapisan nipis warna biru, nama dia kutikel. Kutikel ini berfungsi untuk menghalang kehilangan air melalui permukaan daun. Sebab nanti cahaya matahari di atas ni dia jemur kan. Kalau di sini air boleh keluar, daun tu dia cepat kering. Okey, jadi Tuhan cipta sini ada satu lapisan kutikel, okey, macam lilin, supaya bila dia dijemur dari atas, air dia tidak kehilangan lah daripada permukaan daun. So, ini lapisan kedua epidermis atas. Okey, macam kulit lah. Ini nama dia sel mesofil palisad. Ini ya, yang segi 4 ni. Okey, ruang udara di antara sel ini merujuk kepada ruang-ruang di sini. Yang kosong-kosong ni lah, yang ruang-ruang ni. Epidermis bawah ialah lapisan bawah daun. Okey. Ini ialah xilem. Ini ialah xilem yang warna pink-pink ni. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dalam tumbuhan. Okey, dia bersambung daripada akar sampai kepada daun. So, akar akan cari air. So, air tu akan naik, diangkut sampai ke daun lah. Okey. Ini ialah flowworm yang bulat-bulat ni. Flowworm berfungsi untuk menyalurkan makanan. Okey, makanan untuk tumbuhan. Makanan tiada mulut, dia tidak makan benda lain lah. Makanan maksudnya dia hasilkan sendiri, so dia dihantar ke bahagian tumbuhan yang lain. So, bahagian mana yang menghasilkan tumbuhan? Bahagian mana yang menghasilkan makanan? Okey, jawab dulu. Okey, jawapannya
di daun lah. So, maksudnya saluran phloem ini dia bermula daripada daun sampai pergi akar. So, phloem ni dia menghasilkan makanan melalui fotosintesis, so dia akan dihantar sampai ke akar lah. Oke, itu nanti belajar. Oke, kalau kita tengok sini ada yang macam kacang hijau nih, dua nih. Sebenarnya dia banyak lah dalam satu keping daun tuh dia ada banyak sel pengawal nih. Ini dia kasih tunjuk salah satu. Sel pengawal ini dia punya fungsi ialah mengawal saistoma. Laluan udara ini nama dia stoma. Oke, English stomata. Oke. So, apa yang berlaku kepada anak panah nih yang dia tunjuk-tunjuk nih, anak panah ini penting ya. Macam mana keluar daripada sel mesofil ini mewakili gas apa, masuk ke dalam sel mesofil ini mewakili gas apa, dia penting untuk kamu faham. Tidak perlu hafal, cuma perlu faham kenapa dia begitu. Kalau kamu faham, dia lebih berkesan. Oke, so yang merah ini mewakili karbon dioksida, yang putus-putus mewakili gas oksigen. Kita tengok dulu gas karbon dioksida. Kenapa karbon dioksida dia punya garisan masuk? Oke, kenapa oksigen keluar? So, apa yang berlaku dalam segi empat ini ialah proses fotosintesis. Yang perlu kamu faham ialah proses fotosintesis ni dia menggunakan karbon dioksida. Dia mesti ada karbon dioksida baru boleh jalankan fotosintesis. So, karbon dioksida dalam ni bila dia digunakan bermaksud dalam ni karbon dioksida dia akan berkurang. So, berkurang bermaksud dia akan jadi kepekatan rendah lah. Karbon dioksida tu berkepekatan rendah. So, yang dari luar ni bila dibandingkan dia lebih tinggi. Kepekatan dia lebih tinggi bila dibandingkan dengan di dalam. So, dia akan meresap masuk ke dalam sel mesofil palisat. Okey. Pada masa yang sama, bila dia menjalankan fotosintesis, dia akan menghasilkan oksigen. Dia guna karbon dioksida dan dia akan menghasilkan oksigen. Bermaksud dalam ni sekarang penuh dengan oksigen. Jadi mau pergi mana kalau dia sudah penuh? Dia meresap keluarlah sebab dalam ni kepekatan tinggi, luar ni kepekatan rendah. So dia akan keluar. Sama juga dengan ini. Semua ini yang penting dia warna hijau, dia ada klorofil, dia akan menjalankan fotosintesis. Ini semua yang bulat-bulat ni. Okey. So sama juga karbon dioksida akan disebabkan di dalam ni dia kekurangan karbon dioksida, so dia akan masuklah meresap masuk. So bila dia sudah hasilkan oksigen, dia akan meresap keluar. Okey. Bila kita bandingkan dengan di bahagian luar pula, kenapa karbon dioksida masuk? Sebab di sini karbon dioksida yang ada di sini semua sudah masuk, meresap masuk ke dalam sel mesofil palisat, ke dalam sel-sel di sini. Jadi maksudnya sini kurang sudah karbon dioksida. Kawasan ruang antara sel ni kurang karbon dioksida. Jadi dari mana mau dapat? Dari luar lah, sama juga meresap masuk. Okey. So, dalam ni semua, bayangkan sini, semua ni yang hijau-hijau ni dia menghasilkan oksigen. Bila dia menghasilkan oksigen, bermaksud dalam ni penuh dengan oksigen. Jadi mau pergi mana? Penuh sudah oksigen, dia meresaplah keluar untuk kegunaan kita respirasi, kita tarik nafas. Sebab tu bila waktu siang kita suka cari pokok. Kalau kamu suruh dipadangkan, kamu akan duduk di bawah pokok. Kamu akan rasa lebih sejuk di sana. Satu, sebab kamu tidak kena matahari. Satu lagi, sebab daun-daun pokok menjalankan fotosintesis dan menghasilkan gas oksigen. Okey. So, tadi kita belajar tentang peresapan kan. Sekarang kita akan tengok konsep yang berlainan dengan peresapan iaitu proses osmosis. Konsep osmosis ini ialah proses pergerakan molekul air. Okay. Ini kalau tadi peresapan ialah pergerakan gas. Okay, gas. Kalau osmosis dia ialah pergerakan molekul air dari kawasan yang berkepekatan molekul air yang tinggi. Kalau guna ayat bahasa yang senang sikit ni maksudnya tempat yang banyak air, okey? Dia bergerak daripada tempat yang banyak air ke tempat yang sedikit air lah, berkepekatan molekul air yang tinggi ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah. Okey, merentas membran separa telap. Maksudnya bahan tertentu saja boleh lalu, bukan semua benda boleh lalu. Okey. So kita tengok contoh di sini.
Dia bagi dalam satu bekas ni, dia letak, ini ialah zat terlarut yang merah-merah ni. Contohnya pasir. Kita guna yang contoh yang senang lah. Ini ialah pasir, ini ialah span, kita guna span. Contoh, dalam contoh Miss gunakan ni, kita guna span. Okay, supaya kamu senang mau faham. Ini bahagian sini kita letak banyak pasir, sini kita letak sedikit saja pasir, tapi air dia sama banyak. Okey, selepas beberapa jam, kita akan perhatikan air meningkat di sebelah sini. Sini air dia akan berkurang. Pergi mana? Air ni pergi sini. Kenapa? Sebab konsep osmosis ialah pergerakan molekul air dari kawasan kepekatan molekul air yang tinggi dari kawasan yang banyak air bila dibandingkan dia lebih banyak air, dia akan bergerak ke kawasan yang kurang air. So, sini tadi kalau dibandingkan, sini lebih banyak air kan? Sebab sini pasir dia sikit saja, sini pasir dia banyak. So, bila dibandingkan, sini lebih banyak air, so dia akan bergerak merentasi membran separatelap ni, iaitu saya guna contoh span tadi. So, pasir yang sebelah sini tidak dapat pergi sini. Pasir dari sini pun tidak dapat pergi sini. Hanya air sahaja boleh limpas. Boleh melalui, okey, boleh merentas membran separatelap. Jangan guna limpasa dalam jawab exam nanti, guna merentas. Okey, itulah konsep osmosis. Jadi apa sebabnya dia diperkenalkan? Kamu diperkenalkan dengan konsep osmosis sebab dia berlaku pada liang stoma. Okey. Pada waktu siang, air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis dan menyebabkan kedua-dua sel pengawal membengkok dan membuka liang stoma. Maksudnya apa yang saya sampaikan di sini, kalau waktu siang, air akan masuk daripada persekitaran, daripada udara lah, uap air dalam udara ni, dia akan masuk ke dalam sel pengawal ni, menyebabkan vakuol dipenuhi dengan air. So, bila vakuol dipenuhi dengan air, sel pengawal akan jadi bengkok. Kamu tengok ada bengkok macam ni. So, kalau dia sudah bengkok, apa yang terjadi dengan liang stoma? Liang stoma akan terbuka. Okay, bila dia buka, maksudnya karbon dioksida boleh masuk, oksigen boleh keluar. Okay, so kalau macam ni, ini adalah keadaan stoma, liang stoma tertutup pada waktu malam dan pada hari yang terlalu panas. Cuaca dia terlalu panas. Dia akan tutup liang stoma dia supaya dia tidak kehilangan air yang banyak. Kalau dia kehilangan air, dia akan layu lah. Okay? Dia akan mati. Kurang air lah, macam kita kurang air. So, setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma yang disempalani oleh sepasang sel pengawal. Liang stoma sini, sel pengawal di tepi dia. So, maksudnya kalau sel pengawal ni bengkok, dia akan terbuka. Kalau sel pengawal ni jadi lurus, dia akan tutuplah liang stoma ni. Maksudnya tiada oksigen boleh keluar, tiada karbon dioksida boleh masuk. Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Okey, liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya dan tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari panas seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Siang buka, malam tutup ataupun bila cuaca terlalu panas dia juga akan tutup. Itu perlu hafal. Ingat dalam otak bila liang stoma akan terbuka, bila liang stoma akan tertutup. Jadi kenapa dia buka? Kenapa dia tutup? Apa kaitan dengan glukosa? Okey, saya bagi masa 10 saat untuk fikir. Apa kaitan dia? Apa kaitan tu? Glukosa, osmosis, stoma terbuka, stoma tertutup. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. So, begini cerita dia. Apabila terdapat cahaya, sel pengawal menjalankan fotosintesis. Tadi ya, tapi ini dia ada klorofil juga. Jadi bila ada cahaya, dia akan kesan cahaya tu dan dia menjalankan fotosintesis. Dia duluan. Dia jalankan fotosintesis. Okey, sebab karbon dioksida boleh masuk melalui sini kan. Okey, meresap daripada tepi-tepi ni, sel pengawal dia menjalankan fotosintesis, dia akan menghasilkan glukosa, iaitu makanan
makanan haiwan, makanan tumbuhan. Oke, glukosa ialah makanan dalam tumbuhan, makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kepekatan glukosa di dalam sel pengawal meningkat. Oke, bila di sini tepi-tepi ini dia menghasilkan glukosa, oke, maksudnya dia punya air kuranglah bila berbandingkan dengan di luar. Oke, di sini dia menjalankan di sini banyak glukosa menyebabkan di luar nih air di luar nih dia akan meresap masuk melalui proses osmosis, masuk isi dalam vakuol yang macam tastik dalam nih, tapi nama dia vakuol lah, bukan tastik. Warna biru nih, bila dia dipenuhi dengan air, dia akan bengkok. Sel pengawal menjadi segah dan membengkok. Itu juga kata kunci. Bila sini banyak glukosa, uap air masuk melalui proses fotosintesis menyebabkan sini sel pengawal menjadi segah dan membengkok, lalu menyebabkan stoma, liang stoma terbuka. Barulah sel-sel dalam daun itu boleh menjalankan fotosintesis. Sebaliknya, pada waktu malam atau hari panas, air meresap keluar dari sel pengawal. Oke, malam sudah kan? Tiada cahaya matahari. Tiada cahaya matahari, dia tidak menjalankan fotosintesis. Tiada menjalankan fotosintesis bermaksud tiada glukosa. Tiada glukosa bermaksud air akan keluar daripada vakuol. Sekarang tadi siang tu dia banyak kan? Banyak air. Oke, sekarang tiada sudah. Dia tidak ada glukosa sudah dalam ni, jadi air keluarlah. Oke, untuk kasih seimbang bah, uap air dalam dengan uap air di luar. Jadi bila dia keluar, dia akan menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan lurus. Bezakan dia punya bentuk, ini bengkok dan segah, ini flasid dan lurus. Oke, ini flasid dan lurus. So, kalau dua-dua sini lurus, maksudnya stoma tu tertutup lah. Oke, kalau soalan tanya mengapakah stomata ditutup pada waktu pada cuaca melampau, pada cuaca yang terlalu panas, kita akan jawab, untuk mengelakkan kehilangan air yang banyak. So apa yang penting di sini ialah konsep peresapan, gas-gas ni, anak panah ni, kenapa dia masuk, kenapa dia keluar. Yang kedua ialah apa itu osmosis? Apa yang menyebabkan sel pengawal ni dia menjadi segah dan bengkok? Apa yang menyebabkan sel pengawal ni menjadi flasid dan lurus? Dan bila masa stoma terbuka, bila masa stoma tertutup. Cari sendiri dalam nota kamu, tandakan, ataupun kamu boleh buat catatan di bawah nota-nota kamu yang sudah kamu salin tu apa yang Miss suruh hafal, mesti faham. Okay, thank you. Bye.